نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى النصائح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi untuk menyambung siri pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Gulukul Ihsan yang telah menganjurkan kuliah ini dan juga pengajian-pengajian ilmu yang lain. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini di live IG, di Zoom dan juga di live Facebook. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian ayat 15 dan 16 daripada surah Al-Maidah, dan kemudian jika diberi kesempatan lagi kita akan sambung kepada ayat yang berikutnya. Dan seperti biasa, pada perbahasan setiap ayat ini kita akan sebut dahulu tentang maksud ayat tersebut secara umum. Kemudian kita akan bahaskan beberapa intipati ayat dan kita akan masuk kepada faedah-faedah ataupun kita panggil sebagai mutiara-mutiara yang kita boleh ambil daripada ayat itu, daripada sudut pengajarannya ataupun tarbawinya ataupun daripada sudut ilmunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Baik. Ini dua ayat yang kita akan bicarakan pada malam ini insya-Allah. Yang pertama sekali, Allah berbicara dengan ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani yang menerangkan bahawa Allah telah mengutuskan kepada mereka seorang rasul akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal. Mereka tahu ciri-ciri sifat-sifat Nabi ini yang telah disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Allah menyingkapkan kepada mereka apa yang banyak mereka tutupi sebelum ini, yang mereka sembunyikan daripada manusia dan berbentuk kebenaran. Allah menjelaskan tentang apa yang mereka telah selewengkan, yang mereka telah ubah daripada kalamullah. Allah juga bagi tahu banyak perkara-perkara yang telah mereka tinggalkan, mereka sembunyikan, tapi Allah tak maulah sebut semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahawa Allah telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang agung, yakni Al-Quranul Karim, yang diibaratkan umpama cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan. Kegelapan ni adalah kejahilan, kesesatan, dan Allah menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perlukan daripada sudut urusan-urusan agama, prinsip-prinsip asas kehidupan dunia,
Dan Allah bimbing sesiapa yang ingin untuk mencapai keredaan Allah. Allah akan berikan mereka taufik, petunjuk untuk menyelusuri jalan yang selamat di dunia dan di akhirat, sehinggalah insya-Allah mereka sampai ke syurga. Orang-orang ini Allah akan keluarkan mereka daripada lembah kegelapan kufur dan juga maksiat kepada cahaya keimanan dan ketaatan, dan Allah akan membimbing mereka ke jalan yang lurus, yakni ke jalan agamanya yang hanif. Ayat yang pertama, yakni ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kalau dalam siri yang lepas kita dah bincangkan tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, perjanjian yang mereka lakukan bersama dengan Allah. Kan sebelum itu ada ayat Allah sebut walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata. Ayat seterusnya fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ayat-ayat yang lepas kita bicarakan itu, Allah cerita tentang argumentasi mereka, Allah bidas hujah-hujah mereka, Allah menyingkapkan pendustaan mereka, yang mana mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah, kami adalah pilihan Allah, kamilah bangsa terpilih yang disayangi Allah, abna'ullahi wa ahibba'uh. Jadi dalam ayat ini, yang mana ada dia punya kesinambungan dengan ayat yang lepas, Allah cuba untuk nak memperingatkan kepada mereka, membatalkan hujah-hujah mereka, menyingkapkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka dustakan. Sebab ini juga termasuk dalam pemungkiran janji mereka, yang mereka ada perkara tersebut di dalam kitab suci mereka, ada isyaratnya di dalam Bible, ada di dalam Taurat, tapi mereka seleweng, mereka dustakan. Kalau kita tengok ceramah-ceramah Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, yang specialize dalam bab-bab menjawab penyelewengan orang Yahudi dan Nasrani ini, menarik bila mana kita lihat macam mana mereka bahaskan tentang ayat yang telah diselewengkan, yang mengisyaratkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka comparekan dengan bahasa Hebrew, macam mana mereka tengok bandingkan antara naskah dan naskah. Itu kepakaran perbandingan agama lah. Tapi kat situ kita akan boleh nampak kebenaran apa yang telah Allah nyatakan ini. Maka Allah kata, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang sepatutnya mengetahui tentang isi kandungan Taurat dan Injil. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul daripada kami. Sifat-sifat baginda itu kamu tahu. Kamu tahu akan kebangkitannya. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Baginda datang untuk menzahirkan apa yang telah kamu sembunyikan daripada manusia selama ini, yang kamu sembunyikan kebenaran itu, untuk menjelaskan apa yang telah kamu selewengkan. Antara penyelewengan
orang Yahudi ataupun apa yang mereka sembunyikan hukum hakam dalam kitab Taurat, ini ada juga disebutkan dalam hadis, antaranya adalah hukuman bagi penzina, rajam. Antaranya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab suci mereka. Mereka menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila mana mereka tahu dia datang daripada keturunan Ismail ataupun Nabi Ismail alaihi salam, mereka expect dia datang daripada keturunan Isaac ataupun Nabi Ishaq. Itu yang menyebabkan mereka bantah, mereka dustai, sebab sejak daripada zaman anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, daripada susu galuh dua anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, tiada seorang Nabi pun yang diutuskan daripada susu galuh Nabi Ismail sampailah ke hujung zaman nanti. Tetapi datang daripada keturunan Bani Nabi Ishaq, Yaqub anaknya yang dikenali sebagai Israel, anak-anak Nabi Yaqub yang kemudian dikenali sebagai Bani Israel. Daripada kalangan Bani Israel, susu galuh Nabi Yaqub, Nabi Ishaq itu, banyak sungguh para Nabi, even para Rasul. Sampailah kepada zaman Nabi Isa alaihi salam, kemudian mereka nantikan, perhaps akan ada lagi seorang Rasul akhir zaman daripada susu galuh yang sama. Tetapi rupa-rupanya mereka tunggu, mereka tahu pengkhabaran itu akan muncul daripada tanah Arab di tempat-tempat yang banyak kebun-kebun kurma. So mereka datang ke Madinah, mereka jangkakan Rasul itu akan muncul di Madinah. So mereka bina kebun-kebun yang banyak. Sebab tu di Madinah dulu orang-orang Yahudi memonopoli kebun-kebun. Mereka memang luar biasa lah bab tu. Even tinggalan-tinggalan kebun-kebun orang Yahudi tu masih dahsyat lagi. Siap ada macam castle dia. Ada dia punya tembok dia. Sikit maklumat itu yang buatkan mereka tersasar. Rupanya Nabi akhir zaman tu bukan dilahir di Madinah, tapi dilahir di Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Dan bila tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan daripada keturunan Bani Israel, tapi daripada susu galuh Ismail, mereka tak puas hati. Akibat kesombongan itu mereka ditimpa penyakit yang sama menimpa Iblis laknatullahi alaih, yang mengakibat akhirnya dia dikeluarkan daripada syurga. Begitu juga dengan Bani Israel. Kemudian Allah kata wa ya'fu an kathir. Banyak lagi benda-benda yang kamu sembunyi, yang kamu ubah, yang kamu selewing. Allah tak sebut secara detail keseluruhan, sebab benda itu tak ada faedah pun nak jelaskan semua. Dalam suratul An'am Allah ada sebut qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Allah sifatkan risalah yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam juga adalah nur, cahaya. Kemudian Allah sifatkan juga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah telah bawakan kepada mereka seorang rasul yang membawa cahaya. Wahai orang-orang yang mendakwa memiliki Taurat dan Injil, Allah dah turunkan kepada kamu kitab akhir zaman, Al-Quranul Karim, yang diturunkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu berpegang dengan Al-Quran
Umpama kamu memegang cahaya, maksudnya kamu ada lampu yang boleh menerangi kegelapan. Kegelapan itu adalah kejahilan kamu, kebutaan kamu, kesesatan kamu. Cahaya yang menerangi jalan-jalan hidayah, yang akan menerangi dan mencerahkan hati-hati orang-orang yang menyusuri jalan itu. Cahaya akan menerangi wajah-wajah mereka di akhirat kelak. Cahaya yang akan menerangi kubur-kubur mereka dan menjadi cahaya yang menerangi orang-orang tersebut pada hari kiamat. Ia adalah sebuah kitab yang menjelaskan keseluruhan apa yang diperlukan oleh manusia di dunia dan di akhirat. Tapi jangan kita salah faham. Kita ingat cara nak masak nasi goreng pun ada dalam Quran. Bukan begitu. Tetapi Al-Quran telah meletakkan semua prinsip-prinsip untuk kehidupan kita di dunia ini yang perlu kita tahu ada dalam Al-Quran. Contoh, macam mana kita nak masak nasi goreng? Adakah bila kita buka Al-Quran kita akan jumpa resepi nasi goreng? Tak. Tapi Al-Quran telah meletakkan satu kaedah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tak mengetahui. Kita tak tahu nak masak goreng, jangan buat pandai-pandai. Reka resipi kita sendiri. Boleh reka resipi sendiri lah, tapi mungkin tak jadi. Tapi bertanyalah kepada orang-orang yang belajar daripada orang-orang yang pandai. Macam tu juga dalam apa juga yang kita lakukan. Al-Quran bagi tahu, jangan malu bertanya. Jangan sombong untuk bertanya. Cari orang yang tahu dan lebih mengetahui daripada diri kita. Begitu juga kalau kita dalam keadaan yang resah, kita dalam keadaan yang tak tenang, kita selalu dalam keadaan yang ditimpa kesusahan, mengakibatkan kita sedih, bermuram durja. Selalu orang kata Al-Quran ni syifa. Yes, dan Quran Allah sebut Quran ni syifa, penawar. So kita buka Quran, kita try baca, oh masalah kita tu tak hilang-hilang juga. Jadi macam mana Al-Quran boleh membantu merawat kita sebagai syifa kepada kita? Tengok ayat bila Allah kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati-hati mereka sentiasa tenang dengan mengingati Allah. Bukankah dengan mengingati Allah itu hati kamu akan menjadi tenang? Mengingati Allah adalah kunci ketenangan hati. How? Itu yang kita perlu belajar. Kita perlu faham konsep hubungan kita dengan Allah, apa kemampuan Allah, sifat-sifat Allah. Akhirnya dia akan mendatang bila kita kenal dengan Allah. Kita akan tahu Allah tidak menguji kita melainkan dengan kadar yang kita mampu. Allah itu Maha Pengasih. Bila Allah uji kita, ada kebaikan-kebaikan yang Allah nak beri kepada kita. Barangkali kita tak tahu hikmahnya, tapi Allah mungkin nak angkat darjat kita, hasil kesabaran kita di akhirat nanti yang melebihi daripada orang-orang lain. Mungkin Allah nak jadikan kafarah kepada dosa-dosa kita. Dalam hadis pun ada sebut, sampailah orang yang selalu diuji, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tak ada dosa. Allah ampunkan sabar dia, ujian itu. So kita tak tahu apa kebaikan yang Allah nak beri pada kita. Mungkin kebaikan yang Allah nak bagi itu kat dunia, mungkin di akhirat. Sebab tu Nabi SAW ajar menjadi mukmin yang positif. Always ucapkan Alhamdulillah. Dalam benda positif, dalam benda negatif. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Dan kita akan tahu bahawa mengingati Allah itu
adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan hati. Kemudian dalam ayat ni Allah kata yahdi bihillah dalam ayat 16. Manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah membimbing manusia melalui Al-Quranul Karim, sesiapa yang sentiasa membuka pintu hatinya untuk mendapatkan keridaan Allah, untuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa oleh baginda, Allah akan bawa orang-orang begini ke jalan yang lurus, ke jalan yang selamat. Subulas salam, itu ada nama kitab Subulas Salam kat belakang tu. Subulus Salam, kitab yang mensyarahkan hadis-hadis hukum. Kitab Bulughul Maram. Nanti sekejap lagi kita akan sebutkan tentang hikmah di sebalik penggunaan Subulus Salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi. Dengan izin Allah, Allah akan keluarkan mereka ini daripada kufur, daripada syirik, daripada maksiat, kepada cahaya iman, kepada keyakinan, kepada ketaatan. Dan itulah jalan yang lurus yang kita duk pinta kepada Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Baik, kita nak ambil beberapa faedah pengajaran tarbiyah yang kita boleh ambil daripada dua ayat ini. Yang pertama, siapa yang salin-salin? Lagi banyak orang itu mengikuti ataupun melakukan perkara yang mendatangkan keridaan Allah, maka bertambahlah ma'rifah dia ataupun kenal dia dengan syariat Allah. Hari ni kadang ada orang duk pisahkan kan. Ada syariat, ada makrifat. Syariat ni dia orang kata macam kulit, makrifat ni sebagai isi. Itu main-main dengan istilahnya. Kita tak akan kenal Allah tanpa kita follow syariat dia. Mana boleh kita ikut apa yang kita kata kita makrifat kenal pada Allah, tapi kita tinggalkan syariat Allah. Semalam kebetulan saya baru terdengar di TikTok ada isi ceramah salah seorang penceramah popular di Malaysia. Disebutlah tentang syariat, tentang makrifat, tentang tarikat. Kemudian ada benda yang saya tak setuju sangatlah. Okeylah, main-main term tu boleh terima lagi. Tapi kemudian dia kata orang yang duk balah-balah, orang-orang yang duk bising-bising pasal agama, pasal ini, ini semua duk setakat syariat. Mereka ini tak sampai lagi kepada makrifat ataupun hakikat. Mereka belum kenal dengan Allah. Dibagi satu perumpamaan, ni buah kelapa. Kulit kelapa tu keras, dalam tu ada air, ada santan. So dia kata yang dalam santan dengan air itulah makrifat ataupun hakikat. Luar ni syariat. So dia kata orang yang duk main dekat syariat ni lah, sebab tu mereka ni hati keras lagi. Tak boleh nak masuk lagi. Duk bergaduh sana sini. Sampai dia kata orang yang dah faham tentang hakikat atau makrifat, mereka dah tak berbalah lah. Saya nak betulkan kefahaman ni. Bukanlah kita nak kata berbalah tu bagus. Tak. Tetapi
jangan hukum orang yang menegakkan ilmu ataupun menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini, kita anggap mereka ini tak mengenali Allah. Mereka setakat kulit sahaja. Orang yang duduk diam-diam, tak gaduh ni, kita kata inilah orang yang hebat, orang yang kenal Allah, makrifat. Memanglah mereka boleh duduk diam kalau mereka tak menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nak menasihati, nak menegur apa yang silap, itu kewajipan kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah kata, jadilah kamu umat yang menyuruh ke arah kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mencegah kemungkaran, menyeru ke arah kebaikan. Itu adalah umat yang terbaik. Nabi SAW, para sahabat yang duk berperang sana sini, nak menegakkan agama Allah. Para salaf, ulama-ulama dulu, yang kita kata hebat, istilahnya berperang sana sini nak mempertahankan agama Allah. Adakah mereka tak mengenal Allah? Ini satu pemahaman yang sempit. Memanglah tok-tok syekh yang duduk kat surau tu, kalau dia tak buat kerja-kerja ni, selamatlah dia. Dia akan anggap, oh, inilah makrifat. Itu hanya slogan untuk menjadikan kita umat yang kaku, umat yang tidak memberikan nasihat kepada ummah. Baik. Yahdi bihillah, ni masih lagi dalam faedah yang pertama. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Kita boleh faham bila Allah kata siapa yang mencari keridhaan Allah, mereka akan diberi jalan yang selamat. Mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya, siapa yang mencari selain keridhaan Allah, Allah tak akan bagi di jalan dia. Mereka bukan ahli untuk mendapatkan hidayah Allah. Nak mendapat keridhaan Allah is very hard. Bukan hard apa, tapi syaitan akan kacau hati kita. Ada orang kata bila kita nak buat satu amalan, jangan mengharapkan keridhaan Allah, itu tak ikhlas. Salah. Ikhlas adalah kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kita mengharapkan hanya keridhaan Allah. Kita mengharapkan hanya ganjaran Allah. Kalau kita mengharapkan Allah, itulah ikhlas. Bukan maksud ikhlas itu kita tak mengharapkan apa-apa. No. Allah sebut ganjaran ini dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Untuk apa? Untuk bagi kita pancing hati kita supaya kita patuh kepada Allah. Kita buat apa yang Allah perintahkan. Kalau kita tak harap apa yang Allah nak bagi pada kita, kita nak harapkan apa? Tapi manusia selalu tersalah harap. Manusia selalu mengharap sesuatu di dunia melebihi harapannya pada keridhaan Allah. Sebab tu manusia jadi tak ikhlas. Sebab tu manusia sanggup melanggar perintah Allah untuk habuan dunia. Sebab tu manusia lebih utamakan keridhaan manusia lebih daripada keridhaan Allah. Berapa ramai manusia, contoh mudah, yang abaikan solat untuk menjaga hati bosnya, untuk menjaga hati kawan-kawannya, nak berseronok. Solat ni lek lah, masa banyak lagi. Apa yang kita buat dekat dunia ni, apa yang kita harap, itu selalu kita kena tanya. Apa yang kita harapkan?
Apa yang kita nak daripada apa yang, bila ada benda baik yang kita buat, kita ambil contoh sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada malam ini di IG, di Zoom, di Facebook. Kenapa tuan-tuan, perempuan, hadirin-hadirat semua datang ke kelas kita? Kenapa contohnya Global Ihsan menganjurkan kelas ini? Kenapa saya ada di sini untuk berkongsi? Setiap daripada kita tanya, apa yang kita inginkan? Tuan-tuan perempuan boleh tidur awal kalau ikut. Boleh pergi buat benda-benda lain, boleh tengok drama, boleh tengok movies. But why? Kenapa kita datang ke sini? Kenapa kita nak sama-sama mendengar sikit-sikit kupasan tentang ayat-ayat Quran, tentang hadis-hadis Nabi? Kenapa penganjur Local Ihsan pun gigih untuk nak menghidangkan perkongsian-perkongsian ilmu dengan masyarakat, insan-insan di sebalik itu. Mereka pun orang-orang senang, mereka boleh hidup senang sendiri kalau ikut, tapi nak cuba membantu orang lain. Kenapa saya sendiri pun berada di sini pada malam ini? Adakah, ni bagi pihak saya lah, saya baru tak adalah, ada dulu pernah masa kita sembang dengan seorang, orang kata selebriti, ustaz selebriti. Dia very concern tentang views, kan? Kita bila belajar, mengajar, apa yang kita nak? First sekali, bukan kita tak boleh concern pasal tu, boleh, tetapi kita kena letak dalam hati kita, hanya Allah yang tahu. Adakah kita buat ni first sekali is for the sake of Allah? Kita nak ganjaran Allah. Bagi saya mungkin kuliah-kuliah seperti ini, dia akan setidak-tidaknya mengikat diri saya untuk cuba konsisten setiap minggu semampu mungkin berkongsi. Mungkin kalau tak ada ikatan itu, kita mungkin lara-lara sikit. Sebegitu juga tuan-tuan dan perempuan semua, tanpa ada satu jadual yang konsisten dengan perkongsian ilmu, mungkin tuan-tuan dan perempuan akan menghabiskan masa dalam perkara yang mungkin kurang faedahnya. Jadi kita nak apa? Nak bergelumang dalam ilmu, nak cuba dapatkan fadilat-fadilat majlis-majlis ilmu yang Allah telah janjikan kepada kita. Itu first. Sama ada orang ramai ataupun tak ramai, itu bukan tujuan utama. Bukan tak boleh fikir pasal tu. Kita boleh fikir pasal tu daripada segi dakwah, kesenian dakwah tu. But first sekali kita buat adalah untuk keredaan Allah, bukan mencari keredaan manusia. Mencari keredaan manusia boleh jadi kita akan membelakangkan keredaan Allah. Tetapi bila kita mengutamakan keredaan Allah, kita tak risau pasal keredaan manusia. Itu yang paling penting lah, yang kita kena jaga dalam diri kita. Itu juga sebab tu saya macam ni lah. Kan, kalau orang tanya, Ustaz, contoh kan, Ustaz tak nampak macam rupa-rupa Ustaz lah, rupa-rupa kiai ke, Ustaz normal kan. Saya kalau daripada dulu orang tengok saya macam ni lah. Maksudnya, first sekali, saya tak mau mencari nilai di mata manusia. Bukan satu benda yang penting bagi saya untuk orang anggap saya ni ustaz ke, ataupun orang anggap saya ni alim ke. No, itu bukan apa yang saya nak. Bagi saya,
Saya dulu belajar untuk merawat, mengatasi kejahilan diri, dan apa yang sikit-sikit ada tu dikongsikan bersama masyarakat. Kalau mungkin apa nama, kalau lokal tak minta untuk saya kongsi, mungkin saya pun tak tak bercakap pun, sebab saya bukan orang yang selalu bercakap. Dan bagi saya apa yang kita nak buat ni, saya bukan nak mengharapkan kedudukan daripada orang, sebab kita nak biar kita rasakan Allah is everything dalam hidup. Tak mau panggil saya ustaz, saya lagi gembira. Saya nak orang anggap saya sebagai manusia biasa. Dan apa yang saya katakan tu nilai. Ada baik ambil, rasa kurang baik tak payah ambil. Itu bukan penting. Bukan keutamaan saya untuk mencari keredaan manusia jadi saya boleh berkuliah di banyak tempat, di masjid-masjid ke? No. Sebab bagi saya, mesej boleh disampaikan dalam apa jua wasilah. Nak masuk masjid, definitely payah. Pasal isu-isu tauliah. Apa nak susah? Itu bukan benda yang merunsingkan pun. Sebab mesej kita melalui medsos sampai lebih jauh, jauh lebih besar. Dan alhamdulillah, orang ambil manfaat, kita syukur. Orang tak nak tengok, tak apa. Kita kena latih. Saya sendiri pun masih melatih diri untuk always fikirkan Allah first dalam apa jua. Dan benda ni saya tahu bukan mudah. Sampai ke akhir hayat, syaitan akan struggle untuk gagalkan kita daripada jalan Allah. Percayalah. Syaitan akan lemahkan saya. Syaitan akan lemahkan tuan-tuan perempuan. Syaitan juga akan lemahkan penganjur. Dia akan bisik itu, ini, macam-macam lah. Sebab tu kita selalu pohon kepada Allah. Tabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati aku ini di jalan ataupun di dalam agamamu. Sebab apa yang kita minta ketetapan tu kita tahu. Dia selalu berbolak-balik. Kapal ada layar. Kalau kapal zaman dulu dia ada layar. Kapal sekarang pun dia ada dia punya kos-kos dia. Tak dibina ataupun dibuat layar itu, melainkan pasti dekat lautan itu besar ataupun banyak ombaknya. Jadi diperlukan layar itu untuk mengimbangkan, untuk menstabiliskan. Nabi tak ajar dan Nabi tak doa dengan doa yang meminta ketetapan hati, melainkan pasti di sana ada ombak-ombak besar yang akan membuatkan hati kita berbolak-balik. Nas'alullah al-thabat. Faedah yang kedua, bila Allah kata tadi ayat yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Maksud subul as-salam, kita boleh faham siapa yang mengikuti jalan petunjuk agama syariat ini, maka dia akan terselamat. You will be safe. InsyaAllah. Baik daripada sudut akidah, daripada sudut amalan, daripada sudut hisab nanti di akhirat. Apa sahaja, dunia dan akhirat, kamu akan selamat. Sebab itu dipanggil subulas salam. Kalau dalam surah Yunus Allah kata wallahu yad'u ila daris salam. Allah yang mengajak kamu ke dar as-salam. As-salam ni maksudnya selamat, sejahtera. Why? Sebab kita kena ada satu kefahaman seperti para sahabat dulu. Para sahabat dulu dia tahu, dia kata kalau aku jaga agama aku, I don't care apa-apa yang menimpa. Aku tak risau apa pun yang menimpa.
aku pasti akan selamat. Allah ada di sana. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada that akidah, seandainya kita tahu kita jaga Allah, akidah kita pada Allah itu akidah yang teguh, andainya kita kehilangan pekerjaan, andainya kita diuji dengan musibah yang besar mana sekalipun, kita tak bimbang, kita tak risau. Sebab kita tahu selagi mana kita menjaga Allah, Allah pasti akan jaga kita. Bukankah itu satu bentuk kebahagiaan bila mana orang bimbang akan itu, tetapi kita tenang dan bahagia? That's Subulas Salam. Jadi kita akan sembang sikit lagi tentang Subulus Salam ni. Faedah yang ketiga, bila Allah sebut wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biizni, Allah yang mengeluarkan manusia daripada kezaliman kepada cahaya. Cuba kita tengok, Allah sebut adh-dhulumat dengan ayat bahasa kita kata apa? Plural, jamak, kegelapan. Sebab zulumat ni, kegelapan ini banyak. Syubhat kegelapan, khurafat kegelapan, bid'ah kegelapan, kufur kegelapan, jahiliah kegelapan, syahwat kegelapan, keraguan pun kegelapan, terputus daripada hidayah pun kegelapan. Macam-macam bentuk kegelapan. Tetapi Allah kata ilan nur, kepada cahaya. Allah tak sebut anwar. Bukan anwar PM ke-10, no. Tapi anwar itu adalah plural kepada cahaya. Tapi Allah sebut single. Cahaya itu single, ilan nur. Why? Sebab cahaya Allah itu jalannya satu. Cahaya Islam. Itulah cahaya. No ada cahaya lain. Faedah yang keempat, sebanyak mana kadar kita berpegang dengan syariat Allah, begitulah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah akan bimbing, guide, bawa kita ke jalan yang lurus. Sebab maksiat punca kepada penyimpangan. Ketaatan punca kepada hidayah. Baik. Kemudian Allah sebut faedah yang kelima. Okey. Allah kata apa? Yubayyinu lakum kathir. Yubayyin. Yang dalam ayat tadi, Allah sebut, cari balik ayat tadi. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu rasul kami, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfun. Yubayyin yang menjelaskan, yang sentiasa menjelaskan kepada kamu apa yang kamu sembunyikan. Okay, tengok perkataan yubayyin. Yubayyin adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maksudnya present tense. Kat sini apa yang kita boleh ambil faedah? Yubayyin, present. Allah tak sebut bayyana lakum, dia yang telah menjelaskan kepada kamu. No. Padahal Nabi SAW memang dah jelaskan. Tapi Allah gunakan ungkapan present, yubayyin, seolah-olah benda itu sedang berlaku, kerana dalam bahasa Arab, fi'il mudhari', benda yang present,
dia boleh membawa maksud istimrar, yang sentiasa berterusan. Maksudnya Allah nak bagi tahu pada kita, tugasan untuk menyampaikan kebenaran seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sentiasa akan terjadi, sentiasa perlu diteruskan, bukan berhenti setakat tu, setakat sekali dua kali, setakat Nabi kita Muhammad SAW. No, isyarat setiap kali kita nak sampaikan kebenaran pasti ada tentangan, pasti ada penolakan, maka penjelasan itu akan berterusan. Allah akan jagakan agama ini melalui generasi ke generasi para ulama yang menjadi rujukan kepada manusia. Para ulama lah akan yang menyambung tugasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini ke seluruh alam, mempertahankan agama ini daripada kebobrokan. Tak perlukan kepada Nabi yang baru, kecualilah pada satu ketika nanti berlakunya fitnah besar yang para ulama pun dah tak mampu dah. Yakni fitnah Dajjal, yang ketika itu barulah Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam bukan sebagai pembawa syariat yang baru, tetapi sebagai Nabi yang akan menetapkan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata dalam faedah yang ke-6, bila Allah kata ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Itu kita dah sebutkan kenapa orang Kristian dinamakan sebagai Nasara. Inna Nasara, kami adalah Nasara. Nasara ni sebab pada zaman Nabi Isa AS dulu mereka mendakwa mereka inilah Nasr. Nasr ni maksudnya tolong, bantu. Mereka inilah yang menolong Nabi Isa. Jadi mereka namakan kelompok mereka sebagai Nasara, puak yang menghulukan pertolongan. Kenapa mereka ini digelar sebagai ahli kitab? Ahli kitab, adakah mereka ini pakar dengan kitab? No. Allah menyandarkan gelaran ahli kitab itu kepada mereka sebab Allah nak bagi tahu mereka ini pernah diturunkan kitab suci, Taurat dan Injil, dan Allah bagi tahu mereka ini adalah ahli, seolah-olah pakar ahli kitab, supaya ia menjadi hujjah kepada mereka. Ia boleh menafikan keuzuran. Yakni mereka memiliki ilmu, mereka memiliki ma'rifah, pengetahuan, kepakaran, mereka jelas sekali akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal dengan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Mereka ahli. Jadi bila satu hari nanti, bila Allah hisab mereka, itu satu benda Allah nak khabarkan bahawa mereka tahu, sebab mereka ahli. Mereka tahu dengan kitab suci, mereka jelas dengan kitab yang diturun kepada mereka, tetapi mereka ingkar. Itu semua akan menjadi hujah, menjadi pembalasan kepada mereka. Yang ke-7, Allah kata qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami. Rasul kami ini menunjukkan
ketinggian kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah sandarkan baginda, risalah yang dibawa oleh baginda kepada Allah. It's an honor. Setiap perkara yang disandarkan kepada Allah adalah satu bentuk kemuliaan. Kami, ramai orang tertanya-tanya kan, kenapa Allah kata kami, bukan aku, bukan rasuli, rasul aku, tapi Allah sebut rasuluna, kami. Kami itu siapa? Dalam bahasa Arab, bila kita berbicara kata ganti nama yang melambangkan penghormatan atau keagungan, digunakan perkataan kata ganti yang berbentuk plural, jamak. Contoh, bila kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang kita hormat, bahasa Arab, kita tak sebut kaif halak, apa khabar kau, atau kamu apa khabar, no. Tapi kita akan sebut kaifa halukum, apa khabar kamu semua. Kum. Walaupun dia seorang, tapi kita gunakan ganti nama ramai sebagai tanda penghormatan ataupun honor kepada pihak yang kita bicara. Dalam cerita ini, Allah nak bagi tahu aku Maha Agung. Maka dia berbicara dengan kata ganti begitu. Macam mana dalam bahasa Melayu? Kalau raja kata better, kan, untuk melambangkan dia punya kedudukan, sama apa nama, rakyat-rakyat bila bicara dengan raja ni kadang dia berbicarakan patik, tu nak menunjukkan seolah-olah darjat dia lebih rendah daripada raja-raja. Itu uslub bahasa. Jangan salah faham, ada orang kata kami ni maksudnya Trinity, Tuhan itu ada banyak. Salah. Baik. Yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhad pengutusan dia kepada umat Islam, pada kaum Arab sahaja, no. Seperti mana nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, mereka diutuskan kepada kaum mereka, tetapi Nabi SAW diutuskan kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. So jangan kata Nabi ini bukan Nabi kepada Bani Israel, bukan Nabi kepada orang-orang Kristian, no. Sebab Allah dah kata dalam ayat ni, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Dalam konteks ayat ini iaitu Yahudi dan Nasrani. Telah datang kepada kamu rasul kami kepada kamu, pada Yahudi dan Nasara. Yang ke-9, orang-orang ciri-ciri ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini antara ciri mereka ni, dia suka sembunyi ilmu lah. Dalam ayat tadi Allah sebut kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Banyak benda yang mereka ini sembunyikan kebenaran dalam kitab suci mereka itu. Jadi kepada umat ini, mereka yang suka menyembunyikan ilmu, mereka yang tahu kebenaran tetapi mereka sembunyikan, mereka adalah umpama Yahudi dan Nasrani. Ini sifat mereka. Menyembunyikan satu kebenaran, menyelewengkan suatu kebenaran, adalah seperti orang Yahudi dan Nasrani yang Allah SWT laknat mereka, murka kepada mereka. Yang ke-10, bila Allah kata mimma kuntum tukhfuna minal kitab, apa yang mereka sembunyikan dalam kitab suci mereka itu,
ini adalah dalil, salah satu dalil tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka terpaksa sembunyi kebenaran. Mereka tahu, sebab tu mereka sembunyi. Orang Kristian menyembunyikan mesej tauhid sampai akhirnya rosak tauhid mereka. Menyembah Trinity. Orang-orang Yahudi menyembunyikan banyak hukum hakam syariat seperti hukum riba, seperti hukum rejam, menyembunyikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke-11 Allah kata subul assalam. Subul assalam. Perasan? Subul jamak ataupun plural kepada sabil. Sabil ni satu jalan. Subul banyak jalan. Seolah-olah Allah nak kata jalan-jalan salam. Salam orang-orang yang mengikuti petunjuk Islam, orang yang melalui jalan yang Allah tunjukkan ini, mereka akan terselamat. Selamat itu luar biasa. Selamat individu, selamat secara komuniti, selamat akal, selamat anggota badan, selamat keluarga, selamat masyarakat, selamat kemanusiaan, selamat kehidupan, selamat ibadah mereka. Keselamatan ini tak akan ada melainkan pada orang yang mengikuti manhaj, mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita. Dan Allah gunakan perkataan subul, jalan-jalan. Allah tak kata sabilas salam. Allah kata subulas salam, jalan-jalan salam. Kerana salam ataupun Islam satu, tak banyak. Tetapi jalan-jalan itu, jalan-jalan Islam bukan maksudnya kelompok-kelompok Islam, fikrah-fikrah ideologi, bukan. Tapi syariat-syariat Islam itu banyak. Nak dapatkan keselamatan yang dinyatakan itu dalam Islam itu macam-macam cara. Ada orang yang mencari keredaan Allah melalui ilmu, ada orang mencari melalui dakwah, ada orang melalui charity, ada orang melalui tenaga dia. Apa sahaja bentuk yang orang itu cuba mencari syurga Allah. Ya ahlan wa sahlan. Ada banyak asbab yang boleh membuatkan seorang itu mendapatkan kurnia Allah selagi mana mereka di dalam jalan Islam. So jangan masuk fahaman pluralism yang mengatakan mana-mana jalan pun you go to the God. For us Islam, no. There only one way. One way to the Allah. Dan dalam jalan itu mungkin ada beberapa lane. Tetapi hanya satu jalan sahaja menuju kepada Allah. Dia ada jalan yang tak selamat. Yang ke berapa dah? Ke-11 kot atau ke-12. Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah mengeluarkan mereka daripada zulumat. Kalimah yukhrijuhum ini menyanggah ideologi Qadariyah. Qadariyah yang mengatakan Allah tak ada kaitan langsung dengan perbuatan hamba. Maksudnya Qadariyah ni dia kata, no, manusia ini bebas. Sebebas-bebasnya Tuhan tak mencampuri. Tuhan tak ada kaitan.
Tetapi dalam ayat ni Allah bagi tahu, Allah dengan pilihan mereka yang menolak petunjuk yang Allah bawa itu, Allah keluarkan mereka. Ini menunjukkan bahawa reaksi dan respon Allah itu berdasarkan respon daripada mereka. Maksudnya ada kaitan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Tidak seperti mana yang disebut oleh golongan Qadariyah. Allah kata, nur. Qad ja'akum minallahi nur. Datang daripada Allah itu nur. Syariat Allah itu adalah cahaya. Siapa yang sebab itu Allah gambarkan cahaya. Sebab cahaya ini adalah